Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan pendengar, hari ini saya nak cerita tentang ikhlas. Tuan-tuan tahu tak apa maksud ikhlas? Siapa boleh jawab, angkat tangan. Ikhlas. Ikhlas ni kadang orang Melayu selalu sebut, kita buat sesuatu tidak mengharapkan apa-apa. Adakah dia betul, tepat ataupun bagaimana? Saya suka membawa tuan-tuan untuk pergi kepada kalam yang paling benar, iaitu kalam Allah. Dalam Al-Quran ada satu surah pendek nama dia surah Ikhlas. Jom kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya 4 ayat. Surah ni apa Allah cerita tentang apa? Ini maksud dia. Muhammad katakan qul huwallahu ahad. Allah itu tunggal, esa satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruhnya. Lam yalid walam yulad, tak beranak pinak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada yang setara dan sebanding dengan Allah Jalla wa Ala. Semua ayat ini, dan saya dah bacakan terjemahan dia tadi, ada tak satu perkataan dicerita pasal ikhlas? Tak ada kan? Tapi surah ni tuan-tuan diberi nama surah apa? Surah Al-Ikhlas. Nah, jadi apa yang dimaksudkan ikhlas sekarang? Pendengar, penonton rahimakumullah, dengarlah sungguh bahawasanya ikhlas itu, ikhlas adalah bertauhid kepada Allah. Tidak ikhlas adalah lawan kepada tidak bertauhid, iaitu mensyirikkan Allah. Allah tunggal. Allah tempat bergantung seluruhnya. Allah tak beranak pinak. Allah tiada sesuatu dan yang setara sebanding dengannya. Seluruh ayat dalam surah ini menceritakan tentang hal sifat Ar-Rahman, mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini membawa maksud ikhlas sebenarnya dalam Islam. Mungkin inilah yang telah menyebabkan Bilal bin Rabah. Kalau tuan-tuan pernah dengar Bilal ditelentangkan tengah panas terik matahari, ikat tangan dan kakinya oleh Umayyah bin Khalaf, dan apa yang diucapkan? Ahad, ahad dan ahad. Qul huwallahu ahad. Tuan-tuan, kita baca qul huwallahu ahad sekarang dalam bilik aircon, hawa dingin, seronok, nikmat. Bilal tidak begitu, mempertahankan tauhid di tengah terik matahari, di bawah siksaan dan azab yang dahsyat. Jadi pendengar-pendengar rahimakumullah, ini adalah sebuah surah yang sangat besar. Kita membacanya fadilat sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saya boleh kongsikan daripada tafsir Ibnu Kathir ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan dengan Abu Hurairah. Kemudian ada seorang sahabat membaca surah Al-Ikhlas. Nabi mendengar dan kemudian Nabi berkata, wajib untuknya, wajib. Lalu Abu Hurairah tanya, apa yang wajib wahai Rasulullah? Wajib jannah ataupun wajib syurga untuknya. Allahu Akbar, besar fadilat Al-Ikhlas. Kemudian dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW kata, orang yang membaca surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. InsyaAllah, kalau orang nak nikah anak dia dengan kita, dia minta mahar Al-Quran, kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali. 1/3, 1/3, 1/3. Cukup satu Al-Quran. Bukan macam tu tuan-tuan, gurau je. Maksudnya 1/3 Al-Quran itu menyamai dengan satu bacaan daripada surah Al-Ikhlas. Betapa besar fadilatnya. Ada sebahagian sahabat yang setiap rakaat akhirnya ketika solat menghabisi dengan surah Al-Ikhlas. Maka dibawakan kepada Nabi kisah ini. Lalu ditanyakan, Nabi tanyakan kepada orang yang membawa berita ini, kenapa dia baca surah Al-Ikhlas? Lalu dijawab oleh orang yang melakukannya, sungguh bahawasanya dia adalah surah yang banyak menceritakan tentang sifat Rahman dan aku menyukainya. Lalu Nabi jawab kepadanya, sungguh Allah juga sangat menyukainya. Tuan-tuan, besar fadilat surah Ikhlas. Kenapa? Mungkin ini sebab antaranya. Dia adalah nasab tentang Tuhan kita. Bayangkan, di antara sebab nuzul surah ini, bila mana orang Yahudi mengatakan Uzair bin Allah, bagaimana orang Kristian mengatakan bahawasanya Isa itu anak Tuhan. Bila mana orang-orang Majusi yang menyembah matahari itu mengatakan matahari Tuhannya. Bila mana orang Quraisy berbangga dengan Tuhan-Tuhan di sekeliling Kaabah. Lalu Allah turunkan surah ini khusus. Qul, Muhammad katakan,
Huwallahu ahad. Allah Esa. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wahai kaum muslimin, penonton-penonton, berbanggalah. Katakan pada mereka, katakan kepada manusia seluruh, berbanggalah seperti bangga turunnya ayat ini, turunnya surah ini. Qul, katakan pada mereka, huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amalkan selalu surah ini, baca selalu surah ini, ikut sunnah Nabi SAW, jadikan sunnah lifestyle Nabi SAW menyerap dan meresap dalam diri kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.